Assalamualaikum, kami daripada pelajar UTSM. Kami ingin menjalankan wawasan kepada pengetua Nasional Pematajaya. Okey, bolehkah pengetua menceritakan sedikit latar belakang diri pengetua dan latar belakang sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Jadi saya sebenarnya berada di Sekolah Menengah Permata Jaya ini hampir setahun. Jadi untuk jadi pengetua, saya dah mula menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bali, Caah Selamat, selama 3 tahun. Kemudian saya ke Sekolah Menengah Datuk Tentara Goa hampir 2 tahun, dan sekolah pengetua adalah sekolah yang pertama. Jadi sekolah yang pernah saya berkhidmat sebelum jadi pengetua, mula saya berkhidmat di Sekolah Menengah Bandar Kota Tinggi selama 7 tahun. Dan alhamdulillah saya dapat semua pindah, saya dapat masuk ke Sekolah Tinggi Barat daripada tahun 1968 sampailah 2002. Kemudian saya bertugas di Sekolah Menengah Datuk On. Jadi di Datuk On agak lama sikit. Datuk On telah saya mohon MPKM dan menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bali. Baik, untuk sekolah ni tahun ini akan menyambut ulang tahun ke-50. Jadi dia bermula dengan sekolah menengah rendah. Jadi disebabkan PKP, jadi mungkin dalam minggu ini kita akan berjumpa dengan ahli jawatankuasa PLG untuk merancang aktiviti untuk menyambut 50 tahun Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Okey, terima kasih pengetua di atas jawapan yang diberikan. Okey, seterusnya bagi soalan yang kedua. Setiap sekolah mempunyai organisasi. Adalah maklumat untuk organisasi sekolah untuk membantu menciptakan sebuah kondisi yang efektif dari kegiatan sekolah. Oleh itu, bolehkah pengetua menceritakan struktur organisasi sekolah ini secara ringkas? Biasanya struktur organisasi sekolah ini, saya sebagai pengetua, kemudian dibantu dengan 3 guru pemakanan. Satu guru pemakanan takbiran, Encik Azhar bin Abdul Aziz. Yang kedua, Puan Suhaila binti Sohod, guru pemakanan IM. Dan ketiga, Encik Harman sebagai guru pemakanan Pokok. Jadi dan kami adalah satu pemakanan, itu pemakanan pendidikan khas. Jadi masing-masing mempunyai tugas masing-masing, dan maknanya mereka mempunyai bidang tugas masing-masing. Jadi dengan yang penting mereka melaksanakan dan memahami apakah tugas-tugas yang perlu mereka lakukan. Jadi secara tak langsung dia dapat membantu dan merincikan pengurusan sekolah. Okey, terima kasih pengetua. Bagi soalan yang ketiga, kemahiran komunikasi antara ilmu yang penting buat masa ini. Sebagai contoh, untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan markah dalam pembelajaran. Oleh itu, apakah yang difahami oleh Puan tentang kemahiran komunikasi ketika ini dan kepentingan kemahiran komunikasi ini? Saya akan jawab dulu. Okey, kemahiran berkomunikasi. Jadi kemahiran berkomunikasi maknanya kita dapat berhubung dengan rakan-rakan sekerja, yang mana mereka dapat faham apakah kehendak sekolah dan apakah kehendak pengetua. Dan yang
paling penting mereka memahami apakah kehendak Kementerian Kejuaraan Malaysia. Jadi kalau masing-masing sudah memahami apakah matlamat, jadi kita dapat memudahkan pengurusan, ya. Dan untuk kemahiran berkomunikasi pula, ya. Jadi kita perlu memahami setiap kehendak atau perangai guru kita. Yang mana contohnya di sekolah ni sebagian besar guru-gurunya adalah guru muda dan dia agak agresif. Jadi kita perlu memahami apakah kehendak guru itu. Jadi supaya kita dapat memahami kehendak dan dia dapat memahami apakah yang saya mahu untuk sekolah menengah perasaan Permata Jaya. Jadi dalam berkomunikasi ni yang penting sekali kita perlu memantau atau memahami apakah kehendak mereka dulu, ya. Sebab golongan muda ni biasanya dia agak agresif dan kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mendekati mereka. Jadi kita, bagi saya betul cuba memahami mereka dan mendekati mereka. Jadi secara tak langsung saya dapat rapat dengan mereka. Bila kita rapat dengan mereka, mudahlah segala arahan yang hendak kita sampaikan. Terima kasih kepada atas jawapan yang diberikan dengan jelas. Bagi soalan seterusnya, sehubungan dengan itu, apakah yang difahami oleh Tuan tentang maksud komunikasi dalam konteks pentadbiran? Komunikasi dalam pentadbiran di mana kita dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan semua kadipanan yang mana masing-masing mempunyai pendapat dan pendirian yang berbeza. Jadi dalam pentadbiran kita perlu memahami dulu kehendak mereka supaya kita tidak mereka dapat mengikuti. Sebabnya mereka kebanyakannya orang muda yang mana dia agak agresif. Jadi kita perlu menyelami apakah kehendak mereka. Jadi bila mereka dapat memahami, kita dapat memahami tentang kehendak mereka dan kita dapat berjalan seiring dengan mereka. Jadi ia memudahkan proses pengurusan. Jadi yang mana proses pengurusan pentadbiran ini kita memerlukan give and take. Jadi bila kita faham tentang kehendak mereka dan mereka faham kehendak kita, jadi ia memudahkan dari segi pentadbiran. Tuan-tuan, soalan seterusnya, apakah cara paling efektif daripada profesi Tuan tentang cara untuk meningkatkan kemahiran komunikasi? Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, sebaik-baiknya kita pergi khusus-khusus yang dianjurkan sama ada pihak swasta ataupun IAB. Jadi cuma itulah sekarang ni bila zaman PKP, khusus-khusus untuk komunikasi ni agak terhad. Dulu pihak IAB sentiasa sepanjang tahun ada mengadakan khusus-khusus komunikasi. Jadi sejak 2 tahun ni saya tak nampak lagi khusus-khusus yang ditawarkan oleh IAB. Jadi biasanya di IAB dia menawarkan pelbagai jenis khusus di mana kita boleh mohon dan kita menghadiri khusus tersebut dengan percuma dan dengan mereka yang pakar tentang komunikasi dalam pentadbiran, terutama dalam pentadbiran pendidikan. Jadi yang mana sepatutnya kita mesti kerap menghadiri khusus-khusus yang
diadakan oleh sama ada Kementerian Pendidikan ataupun IB atau kira atau jenis khusus. Jadi supaya kita dapat memantapkan diri kita dan memahami semua berkaitan dengan pengurusan sekolah. Okey, jadi kita berbalik kepada pengalaman Tuan sendiri berkaitan dengan cara Tuan berkomunikasi dengan pihak atasan, dengan ahli organisasi, dengan ibu bapa dan dengan komuniti setempat. Baik, cara berkomunikasi dengan pihak atasan, yang mana kita perlu menyiapkan tugas-tugasan yang serahkan kepada kita dengan cepat. Sebab biasanya di pihak atasan mereka memerlukan maklumat yang cepat. Kerana biasanya arahan semua datang daripada Kementerian Pendidikan. Jadi mereka punya masa yang singkat untuk mendapatkan maklumat. Jadi kita pun kena pantaslah menyiapkan semua maklumat supaya pihak atasan tidak memblacklist, menyeraitankan kita dalam setiap tugasan yang diberikan. Jadi sebenarnya pihak atasan memang banyak mengarahkan berbagai bentuk tugasan ataupun arahan yang perlu kita diberikan dengan cepat. Jadi maknanya kita kat sini kita perlukan hubungan yang baik dengan semua pentadbir dan rakan-rakan guru, yang mana maklumat-maklumat itu dapat diberikan dengan cepat. Jadi jika kita dapat memberikan maklumat dengan pantas, jadi kita insya-Allah tak ada masalah dengan pihak atasan. Okey, pada pandangan Tuan, jika terdapat pemimpin yang mempunyai masalah komunikasi, apakah cadangan Tuan buat pemimpin untuk menyelesaikan masalah ini? Ini jarang nak jumpa ni apa ni, jika ada apa ni guru-guru kita masalah komunikasi. Biasanya kalau guru-guru ni merupakan orang yang taat lah, dan sangat jarang kita jumpa guru-guru yang engkar, yang sangat jarang. Biasanya guru-guru ni komitmen dia sangat baik, dan dia guru adalah orang yang paling patuh dengan arahan. Kecuali kalau ada guru-guru yang ini bermasalah, tapi sepanjang saya berkhidmat sangat sukar kita nak jumpa guru-guru yang apa ni ada masalah komunikasi. Biasanya kalau ada masalah komunikasi, guru tu sendiri bermasalah. Jadi memang kalau guru merupakan satu kelompok yang sangat patuh dengan arahan, dan selalunya saya sangat taat dengan setiap arahan-arahan yang diberikan. Walaupun kadang-kadang arahan-arahan tu memerlukan satu tindakan yang cepat, kadang-kadang guru tu pun terkejar-kejar untuk menyiapkan arahan yang diberi. Tapi alhamdulillah lah, biasa guru insya-Allah lah setakat ni bagi saya untuk berkomunikasi dengan guru ataupun guru yang mempunyai masalah komunikasi sangat sukar lah kita temui. Dalam kalau contoh sekolah ni pun tak ada lah. Soalan ni berkaitan dengan pandangan cikgu tentang kalau dalam organisasi cikgu, ada cikgu introvert yang kurang keyakinan. Bila bercakap dekat tapak pimpinan, asyik tersasul, digelak oleh pelajar. Apa pandangan cikgu tentang cikgu macam itu? Jadi kalau pada guru yang macam tu kita perlu ni lah, banyakkan dia bercakap bila ada musyarat-musyarat ataupun kursus-kursus dalaman lah. Jadi kita kena timbulkan keyakinan pada guru-gurunya. Jadi kalau dia dah yakin bercakap di hadapan rakan-rakan guru, jadi insya-Allah depan murid
dia boleh lah. Tapi yang penting kita cuba ketengahkan dia supaya dia rajin berkomunikasi dengan rakan-rakan dia dulu, iaitu secara yang mana dia bercakap dalam dalaman atau program-program dalaman. Jadi kita letakkan dia sebagai ketua, kita letakkan dia sebagai pembentang. Jadi kes jadi pun tak ramai, sebab guru-guru ni dah biasa bercakap depan pelajar. Jadi dekat dalam kelas. Jadi bila dekat dalam perhimpunan ni, sebagian besar guru-guru dah boleh lah, tak adalah terlampau apa sangat, nervous sangat untuk menyampaikan apa-apa ucapan. Itu saja cikgu. Terima kasih. Okey tuan, untuk akhir sekali, untuk wawancara ini, semakin canggih penggunaan gadget sekarang dan semakin pendiam kanak-kanak. Untuk itu, apakah pandangan tuan berkaitan dengan cabaran komunikasi selaras dengan perkembangan teknologi terkini? Jadi pandangan saya lah, jika pelajar-pelajar ini dia mahir dalam penggunaan gadget, dan kita sebagai guru pun kita kena menandingi pelajar-pelajar ni lah. Yang mana bila kita mengajar, kita pun kena banyak menggunakan alat-alat bantu mengajar lah, ataupun kita gunakan alat-alat bantu mengajar yang dapat menarik pelajar ni lah. Yang mana ada satu guru-guru ni perlu meningkatkan kemahiran komputer lah, supaya kita tak tertinggal dengan pelajar-pelajar. Jadi kalau sekarang ni terutama guru-guru muda, alhamdulillah mereka mahir dalam IT. Jadi setakat apa ni kita dapat komunikasi lah. Cuma masalah pada guru-guru yang lama lah, memang dia tak berapa mahir dengan penggunaan IT. Jadi yang itulah mana kalau boleh dia minta tolong rakan-rakan mereka supaya dapat meningkatkan kemahiran penggunaan IT-nya untuk kita menarik minat pelajar-pelajar untuk belajar. Okey tuan, terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan dengan jelas. Sekian daripada kami. Terima kasih.